Assalamualaikum, nama saya Nur Atika Syuhada binti Muhammad Fadil dari Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. Saya akan menerangkan tentang punca kesan kedatangan pendatang asing tanpa izin parti ke Malaysia serta langkah-langkah untuk mengatasinya. Pertamanya, saya ingin mendedikasikan ucapan penghargaan ini kepada pensyarah tercinta saya, Dr. Afidatul Syazwani binti Afandi, kerana dengan tunjuk ajar serta bimbingan daripadanya, membuka ruangan untuk saya menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Pengenalan bagi tajuk ini adalah identiti budaya. Apa itu identiti budaya? Identiti budaya adalah perasaan atau sikap yang menunjukkan seseorang tergolong dalam kelompok masyarakat, etnik atau suku dipanggil identiti budaya. Pada masa yang sama, identiti budaya ini menjadi sebahagian daripada persepsi diri individu yang termasuk agama, bahasa, budaya, kelas sosial, keturunan dan sebagainya. Seterusnya, apa itu jati diri? Perkataan jati diri ini diambil dari dua kalimah iaitu jati dan diri. Setelah dua kalimah ini digabungkan sebagai jati diri, maka ia membawa maksud sifat atau ciri yang unik dan istimewa sama ada dari segi adat, bahasa, budaya dan agama yang boleh menjadi teras dan lambang kepribadian. Lambang kepribadian seseorang individu atau sesuatu bangsa mengikut Kamus Dewan 2010. Maksud Melayu yang bersumberkan dari Kamus Dewan edisi keempat 2005 adalah nama sesuatu bangsa dan bahasa yang berada di semenanjung Malaysia dan beragama Islam. Baik juga merupakan bangsa yang masih terikat dengan tradisi dan adat istiadat turun-temurun. Dalam kajian ini, saya telah mengkaji beberapa punca, kesan dan juga langkah mengatasi masalah ini. Punca bermaksud asas atau sumber sesuatu. Punca digunakan dalam konteks yang lebih umum untuk merujuk kepada sebab atau faktor yang menyebabkan sesuatu peristiwa atau keadaan berlaku. Kesan pula adalah bermaksud merujuk kepada kesan atau akibat daripada sesuatu peristiwa, tindakan atau keadaan. Langkah pula merujuk kepada tindakan atau gerakan yang diambil untuk atau dilakukan untuk mencapai sesuatu. Ia boleh merujuk kepada apa yang dilakukan secara fizikal atau apa yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Pendatang asing dapat dikategorikan kepada dua kelompok iaitu pendatang asing yang sah dan pendatang asing tanpa izin iaitu parti. Pendatang asing yang sah adalah orang yang mendapat keizinan dari negara yang ingin didatanginya berdasarkan akta dan peraturan yang ditetapkan. Sebaliknya, pendatang asing tanpa izin iaitu parti adalah seseorang yang tidak mendapat keizinan dari negara tersebut dan memasuki secara haram. Kita masuk ke penyataan masalah. Malaysia kini kian dibanjiri oleh pendatang asing. Hal ini dikatakan demikian kerana Malaysia merupakan lubuk emas pekerjaan bagi negara miskin. Negara yang mempunyai pengangguran tinggi dan tidak mempunyai sebarang pekerjaan di negara asal sudah pasti akan mengambil kesempatan dalam apa jua peluang. Malah, mata wang Malaysia yang lebih tinggi berbanding negara-negara mereka membuatkan mereka bertekad untuk keluar bekerja di luar negara bagi mengubah nasib diri dan keluarga. Kajian ini mengkaji apakah punca menyebabkan kebanjiran pendatang asing tanpa izin parti ke dalam Malaysia. Terdapat juga penjenayah yang dikehendaki oleh negara asal mereka termasuk antara pendatang asing ini. Mereka melarikan diri ke Malaysia untuk mengelak daripada diserbu oleh kerajaan negara asal mereka. Malang sekali jenayah mereka masih berlaku di tempat ini seperti rompakan, pembunuhan dan rogol berlaku dengan kerap. Kajian ini cuba mengkaji adakah akan terjadinya peningkatan jenayah sekiranya berlaku kemasukan pendatang asing ke Malaysia iaitu parti. Tambahan pula, kedatangan pendatang asing tanpa izin parti akan mempengaruhi pasaran pekerjaan tempatan. Banyak pekerjaan dalam sektor pembangunan majoritinya terdiri daripada pekerja warga asing. Tenaga kerja yang berkurangan dari penduduk tempatan menyebabkan kerajaan terpaksa mengambil pekerja asing untuk bekerja dalam sektor tersebut. Tetapi tidak pernah menyangka jumlah kebanjiran parti di Malaysia semakin merisaukan. Oleh itu, kajian cuba melihat bagaimanakah kedatangan pendatang asing tanpa izin parti mempengaruhi pasaran pekerjaan tempatan. Masalah pendatang asing tanpa izin parti ini juga telah memberi impak yang besar terhadap ekonomi negara. Hal ini dikatakan demikian kerana lembaga pekerja di negara ini juga memberi impak kepada ekonomi negara kerana pengaliran mata wang yang keluar dari negara ini secara rasmi berjumlah RM34 bilion setahun. Kajian ini untuk melihat sejauh mana kesan ekonomi negara sekiranya ada pendatang asing tanpa izin parti ke Malaysia terhadap pertumbuhan ekonomi tempatan.
Kajian ini juga akan melihat apakah jenis langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak yang bertanggungjawab bagi menangani masalah pendatang asing, baik pihak kerajaan, pihak majikan ataupun masyarakat tempatan itu sendiri. Persoalan kajian. Yang pertama, apakah punca kedatangan pendatang asing tanpa izin parti ke Malaysia? Seterusnya, adakah peningkatan risiko jenayah atau ancaman keselamatan di dalam negara sekiranya ada berlakunya kemasukan pendatang asing tanpa izin parti ke dalam Malaysia? Bagaimanakah kedatangan pendatang asing tanpa izin mempengaruhi pasaran pekerjaan tempatan? Apakah impak ekonomi pendatang asing tanpa izin terhadap pertumbuhan ekonomi tempatan? Yang terakhir adalah, apakah cara-cara untuk mengatasi jumlah kedatangan pendatang asing yang kian meningkat? Objektif kajian. Yang pertama, mengkaji punca kedatangan pendatang asing tanpa izin parti ke Malaysia. Yang kedua, mengkaji kesan kedatangan pendatang asing terhadap keamanan dan keselamatan negara termasuk risiko jenayah dan ancaman keselamatan. Yang ketiga, mengkaji kesan kedatangan pendatang asing tanpa izin ini terhadap pasaran pekerjaan tempatan. Yang keempat, mengkaji kesan kedatangan pendatang asing terhadap ekonomi negara. Dan yang terakhir, menilai sejauh mana langkah-langkah kerajaan bagi mengurangkan pendatang asing tanpa izin parti yang kian meningkat di negara Malaysia. Batasan kajian. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji punca dan kesan kebanjiran pendatang asing tanpa izin parti di Malaysia dan langkah-langkah mengatasinya. Namun begitu, disebabkan terlalu banyak berkaitan informasi perkara ini, saya tidak mampu untuk mengkaji sesuatu secara menyeluruh. Jadi, saya membataskan kajian ini supaya dapatan kajian ini memberangsangkan. Kajian ini hanya tertumpu pada beberapa punca kesan kebanjiran pendatang asing di Malaysia, parti dan langkah-langkah mengatasinya. Dalam kajian ini, saya juga menggunakan kaedah rujukan internet dan rujukan teks. Termasuk ke metodologi kajian. Menurut Sabitah Marikan 2009 dan Ahmad Munawar Ismail dan Muhammad Nur Shah Hizan Ali 2014, metodologi merupakan satu kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek kajian yang tertentu mengikut disiplin yang teratur. Tujuannya adalah untuk memberikan kajian yang memberangsangkan. Saya telah menggunakan dua pendekatan, iaitu kaedah internet dan kaedah teks untuk memastikan kajian ini sempurna. Pada realitinya, punca kedatangan pendatang asing tanpa izin parti disebabkan oleh kemiskinan. Kemiskinan dan pengangguran di negara asal pendatang asing sehingga mereka terpaksa bekerja di negara kita untuk menyara seisi keluarga di kampung mereka yang miskin. Kebanyakan pekerja asing di Malaysia merebut peluang sebaik mungkin untuk mengumpulkan wang dan harta kerana peluang tersebut jarang ada di negara mereka. Kemasukan pendatang asing tanpa kawalan telah menyebabkan berlakunya peningkatan kadar jenayah di negara ini. Kesannya adalah kemasukan pendatang asing akan mengancam keselamatan, kesihatan dan sosial masyarakat dalam negara. Kadar jenayah dalam masyarakat tempatan sudah semakin meningkat dengan penambahan pendatang asing yang tidak diawasi oleh majikan. Mereka lagi bebas untuk bergerak dalam negara dan ia sedikit sebanyak telah menyebabkan kadar jenayah semakin meningkat dalam negara Malaysia. Buktinya, jenayah yang baru-baru ini berlaku yang dilakukan oleh pendatang asing telah membuat masyarakat berasa marah dan tidak terperi apabila didapati dua orang pendatang asing iaitu berasal dari Pakistan dan berumur dalam lingkungan 20-an apabila mereka terlibat dalam kes samun dan salah seorangnya telah terlibat dalam kes rogol seorang jurujual di pusat beli belah pada malam Ahad iaitu 21 Januari 2024 yang baru-baru sahaja berlaku di jejantas kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB Serdang, Seri Kembangan. Suspek turut merupakan seorang penganggur di negara ini. Selain itu, kesan buruk kemasukan adalah mengurangkan peluang pekerjaan terhadap masyarakat tempatan. Berdasarkan undang-undang, pendatang asing yang dibenarkan dibawa masuk menggunakan permit adalah pekerja separuh mahir sahaja. Tetapi lama-kelamaan lambakan pekerja asing telah memasuki pekerjaan seperti bidang makanan, juruwang di pasar-pasar raya dan restoran serta pelbagai lagi. Malah berdasarkan petikan berita dari Sinar Harian pada 16 Mei 2023, pekerja asing telah mengeluarkan wang negara sebanyak 34 bilion setahun. Sudah terang lagi pesuruh angka pengeluaran makin meningkat saban tahun. Tidak dapat dinafikan Malaysia yang dikelilingi perairan yang luas menjadi sukar untuk mengawasinya, tetapi dengan gabungan setiap unit, ia mungkin dapat membantara sedikit sebanyak kemasukan pendatang asing tanpa izin parti ini. Pihak-pihak tersebut haruslah lebih giat mengesan tempat-tempat pencerobohan untuk menyekat kemasukan pendatang asing tanpa izin parti.
Mereka hendaklah menjalankan pemeriksaan lebih kerap di kawasan sempadan yang mudah dicerobohi, terutamanya di kawasan sempadan Bukit Kayu Hitam. Majikan juga perlulah mengambil dan menggaji pekerja asing yang memiliki visa dan permit kerja yang sah sahaja. Apa yang lebih penting adalah bekerja sama pihak kerajaan Malaysia dan kerajaan jiran seperti Indonesia, Myanmar, Bangladesh dan lain-lain yang terbabit. Selain itu, para majikan harus juga mengubah sikap dengan mempertimbangkan dan memberi keutamaan kepada rakyat tempatan. Sudah sampai masanya kerajaan memberi penekanan kepada warga tempatan dengan penyelesaian melalui dasar-dasar yang lebih praktikal seperti dari aspek gaji, skop kerja, latihan dan insentif yang berpatutan serta melatih tenaga tempatan sehingga mahir. Kerajaan sudah tentu akan buat yang terbaik untuk negara dan setiap amanah yang diberi pasti akan dititik beratkan sehabis baik. Seperti dalam surah Al-Mu'minun ayat 8, iaitu walladzina hum li'amanatihim wa ahdihim ra'un. Maksudnya dalam orang-orang yang menjaga amanah dan perjanjiannya.